Okay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, alhamdulillah, minggu terakhir. Masa ini total 33 orang. So siapa attendant yang belum ambil nanti hujung last lah. So buat masa ni yang berjaya ambil attendant baru 23 orang. So lebih kurang ada 17 orang lagi. Okay, boleh nampak screen? Boleh sir. Okay. Okay, alhamdulillah untuk pagi ni mula session lah. Kita dalam semester 1 2021. So dikala kita dah nak habis, ikutkan hari ni adalah hari pertama. Sepatutnya lah. Hari pertama sepatutnya hari ni hari terakhir untuk awak untuk kelas. Tapi sepatutnya adalah hari pertama bagi sesi pembelajaran di sekolah. Khususnya yang kisah lazim lah ataupun takwim lazim sekolahan 20 bulan. Bagaimanapun itulah anda pun boleh lihat apa yang berlaku. So persekolahan ditangguhkan sekali lagi dan ada dasarkan untuk apa SPM sendiri, SPM 2020 pun ditangguh. So kurang-kurangnya untuk bercanda SPM 2018 kot. Betul. Dan mungkin SPM 2018. So bersyukurlah orang kata tak menjadi salah seorang daripada orang yang terkena pada batch SPM 2020. Orang kata di kala pandemik ni agak sukar untuk pembelajaran SPM di alam orang kata sesi online ni. So agak bersabar lah. Anda pun boleh lihat bagi belajar IPT mungkin dia punya kaedah tu ataupun caranya walaupun mencabar, tapi itu memang adalah dia punya kata model yang tak nak perlu diketengahkan lah. Sebab IPT yang perlu anda faham, so dia punya sistem adalah berorientasikan pelajar. Kalau di sekolah dia sistem pelajarannya adalah berorientasikan guru. Maksud berorientasikan guru tu anda kena faham lah. Kalau macam guru tu guru yang akan bentuk pelajar tu macam mana, ikut modul ataupun ikut kaedah, dan selalunya bagaimana guru tu ataupun cikgu tu yang bentuk anda, selalunya itulah acuan yang diguna pakai. Kalau cikgu tu buat training exercise macam itulah. So semuanya adalah bersandarkan pada guru. Guru suruh belok, anda belok. Guru suruh stop, anda stop. Kalau guru suruh ke kiri, kalau ke kanan. Itu kalau di sekolah lah. Tapi di IPT sistem pelajaran berbasis pelajar. Maksud dia orang kata boleh saling kebergantungan tu pelajar terhadap lecturer ataupun syarah tu dah diminimumkan. Maksudnya anda sendiri yang kena build up anda punya skill, anda sendiri yang kena cari peluang mana yang boleh diguna pakai. Itu yang saya nak share lah. Sebab mungkin anda pelajar diploma, tapi jangan selesa lah. Macam saya di UTM dulu, ni just sharing session. Kalau UTM dulu, kalau subjek ada lab ataupun memang lab session. Kalau lab session memang totally lab session conducted by technician. Maksudnya bukan lecturer. Anda masuk lab,
dah duduk kat kursi lab masing-masing, yang entertain anda, yang conduct anda bukan pensyarah, bukan pengajar, tapi adalah technician. Technician ni selalunya in term of anda boleh nampak bila penjawatan technician, in term of equipment handling tu, okay, itu memang kerja dia lah. Macam mana nak buat, itu kaedah yang dia guna pakai. Tapi so kalau anda tanya macam mana nak start, nak on macam mana, nak tukar mood macam mana, okay, itu di mana, itu memang kepakarannya. Tapi kalau anda tanya bagaimana nak buat exercise ataupun lab activity ni, yang dia memang tak boleh jawab lah. Dia kena tanya pensyarah. Selalunya kalau macam best saya, first batch lah, yang UTM yang kata introduce kata PBL ataupun problem based learning lab. Bila maksud problem based learning ni, kaedah pengajaran tu adalah lecturernya bagi lab sheet, you masuk lab, you buatlah apa yang orang kata totally you yang kena shape ataupun tentukan step 1 nak buat apa, step 2 nak buat apa, step 3 nak buat apa, sampailah orang kata di hujung presentation tu, baru lecturer kata awak punya kaedah tu betul atau salah. Itu di UTM lah. Itu orang kata main level yang ditengahkan di UTM. Mencabar, tapi bagi saya actually di challenge lah, minded sebagai seorang pelajar, khususnya pelajar IPT, untuk bagaimana you cari solusi ikut kefahaman yang you dah belajar dekat theoretical ataupun dekat kelas lah. Itu bagusnya, dan saya seronok lah waktu tu. Memang seronok, walaupun independen, memang independen. Anda masuk lab just based on lab sheet, dan selalunya lab sheet ni dia hanya bagi situation dan equipment apa yang kena pakai, atau dia bagi equipment, dia bagi equation, dia bagi dia bagi equation. So mungkin tu sajalah. Maksud dia cara kerja apa nak buat, step apa nak buat, dia memang tak tunjuk. Mungkin itu dia punya kaedah lah. Sebab tu dia memang betul-betul nak shape anda, betul-betul nak bentukkan pelajar tu betul-betul fully independently boleh survive. So kat sini pun sama juga. So sebab tu di IPT kalau online ni betul-betul orang kata dia push up anda untuk tak nak kena pergi, orang kata se-independent. Maksudnya nak kena pergilah. Tapi itu dia punya orang kata minded yang kita nak tengahkan lah. Walau bagaimanapun bagi pelajar THM nak tengah macam tu agak drastik lah. So untuk tingkat diploma kita start, waktu saya punya kaedah tu walaupun saya tunjuk step by step sikit-sikit, tapi tak ada sampai tahap saya nak tunjuk sampai saya nak suap. Dia agak melampau lah macam tu. Step by step tu tak masalah. Cuma kalau tu just come out dengan problem tanpa inisiatif yang you dah buat, itu agak orang kata tak kena lah. Agak tu korang you kena tengok ataupun you kena tunjukkan saya dah buat jalan A dengan B tapi tak dapat, mungkin baru pergi ke pensyarah. Itu cara kaedah yang betul. So hopefully you come out dengan kata idea lah. Ini just sharing session. Kurang-kurang untuk first session kita ni you nampak lah something untuk kita go through for the next lesson. Okay, itu sekadar ni lah. Jadi untuk hari ni kita cuba kata continue, dan untuk our target, our aim for this week for this week kita ada 2 part saja untuk hari ni. First adalah kita akan cover adalah voltage divider bias. Yang pertama, dan yang kedua kita akan cover adalah JFET amplifier. JFET amplifier ni maksud dia kita akan cover AC analysis. Lah. Mana kita punya target untuk analysis di mana BJT ataupun transistor biasa, BJT, kita hanya come out ataupun kita hanya go through detail tentang common emitter. So untuk JFET kita akan
hanya spesifik ataupun analisis hanya fokus pada common source. Common source So kalau BJT kita ada apa ni untuk common, kita ada common emitter tu kita ada 4 bias lah. So samalah. Sebab untuk common source ni seperti mana yang you dah tengok, actually sama je untuk DC, actually similar dengan DC analysis. Maksudnya you akan kita akan go to ada become yang paling penting ada tiga bias. Jadi kita ada fixed bias, kita ada self bias, and the last kita ada itulah voltage divided bias. So hari ni yang kita cuba cover. So last week untuk DC ni dah kita dah cover. Untuk DC untuk DC ni kita dah cover fixed bias and self bias. So hari ni kita cuba tengok apa dia punya analogi untuk analysis bagi ketiga-tiga ni. So ni lepas kita dah present apa ni, buat satu exercise example di mana yang lepas saya just orang kata introduce ataupun come up dengan mathematical model approach, compare dengan graphical approach. Jadi graphical ataupun graph approach ni lebih orang kata lebih ni lah, lebih mudah. Dah masuk okay. Lebih mudah. Itu yang lepas ni kita dah kira lepas. So kita tengok self bias, bias yang lepas. Okay, hari ni kita cuba go through untuk voltage bias. So dari mana BJT? Kita bawa BJT tu supaya you nampak lah, you boleh relate kan atau kaitkan dengan BJT konsep lah. Sebenarnya kalau VDR bagi BJT voltage divider rule ataupun voltage divider bias. So bias So yang BJT yang kita dah go through, for sure you tahulah yang akan ada lebih kurang 4 resistor. Yang pertama you tahu. So kita ada RE, kita ada RC dan kita ada R1, R2. Di mana R1, R2 ada RB lah. Okay, yang pertama. Dan yang kedua untuk voltage apa ni divider bias BJT, kat sini memang kita just fokus pada CE lah. CE beraya. Okay, yang kedua mudah. Ni dia punya komponen yang ada. Lepas tu dia punya analisis, you kena approach ataupun you kena buat dulu apa ni, Thevenin method. Itu you nak tentukan lah VTH dengan RTH. Supaya untuk apa tujuan kita ni? Supaya kita punya method tu kita boleh simplify seperti mana yang kita dah tengok dekat fixed bias. So fixed bias tu sama fixed bias. Fixed bias ni kita ada tambah RE lah. Okay. Tu yang BJT lah. Tu BJT So untuk hari ni yang untuk voltage divider bias for JFET pula. Okay, untuk JFET tu kita punya target berapa yang kita boleh tengok. Okay. Okay, sama je. Konsep tu sama. Ni pun sama. Betul? Dia boleh nampak. Untuk JFET dia punya part pun sama. Maksud dia in term untuk voltage divider bias ni pun sama. So kalau untuk BJT CE amplifier, sampai untuk JFET kita akan guna just common source saja. So sama, ada 4 resistor. Okay.
Lepas tu tentu you tak sangat lah. Okay. Cuma apa yang you boleh nampak, kita akan guna pakai tiga benda, apa ni, dua, saya rasa yang paling penting adalah ni lah. Ni adalah general assumption ataupun equation yang kita dah set awal-awal dulu. Awal-awal last week ni. First, second and third. So general relation ni memang untuk tiga-tiga bias ataupun untuk DC analysis ni memang kita apply. So nak tak nak, hafal lah. Mudah kata boleh hafal. Okay, jadi untuk VDR sama, kita akan implement benda tu. So ID equal to 0 and ID equal to IS, dan kita tahulah ID respondent to change equation ni adalah equal to yang tadi tu lah, rumus tadi. ID DS 1 over VDS divided by VP square. Ini rumus dia lah. So memang akan ada tiga benda. Okay. So all capacitor are replaced by open circuit. Okay. Okay. Ini yang ni sama macam BJT. So kita panggil couplet ataupun couple capacitor. Kenapa panggil couple? Sebab satu dekat input, satu dekat output. Satu kat output, satu dekat input. Sebab tu ada, bila couple tu ada dua lah. So dia panggil couple kita. So ini dia punya arrangement. Okay, first satu part yang yang you boleh nampak. Sebab apa paling penting, kalau you tengok pada kita punya apa ni JFET analysis untuk DC. Kalau untuk BJT kita kena apply Thevenin method lah. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan VTH RTX, sebab kita nak cari IB. Ini fokus kita. Betul? Sebab BJT adalah current control device. Dan dia punya formula pun semua adalah berasaskan current punya formula. Beta IB equal to IC. Beta plus 1 times ID equal to IE. Okay, nampak? Tu current. Tapi sebab tu kita kena simplify kan current, sebab nak dapatkan total voltage dengan total RTH, ataupun dipanggil, bukan total lah, dipanggil apa, equivalent resistance dengan equivalent voltage. Boleh masuk tak akal anda? Okay. So sebab tu kita ada Thevenin method ni. Sebab kita nak cari voltage total dengan voltage RTH pada node B. Pada node B maksud dia ni kita punya BJT. Ni node E, ini node B, dan ni adalah node C. So itu BJT. Sebab tu nak cari ID, you kena simplify dulu sebab kita nak cari current. So bila nak cari current kat sini, kita kena total up lah semua voltage yang belah sana. Total voltage dan total resistance. Okey, itu untuk BJT. Tapi untuk voltage divider bias for JFET, kita tak perlu guna Thevenin. Tak perlu guna. So tak dia guna Thevenin method. Just guna, tapi hanya guna voltage divider rule sahaja. So lebih mudah lah. Lebih mudah. Tapi kat sini apa kita guna voltage divider rule? Sebab untuk JFET adalah voltage control device. Dia hanya target kita nak cari VGS saja. So bila nak cari VGS senang lah. Macam ni nak cari IB. Tapi yang ni kita target nak cari VGS. So bila nak cari voltage, you hanya implement method ni saja.
voltage divided rule. So kat sini yang the next lah, voltage across ini adalah voltage divided rule, mana VR2 kalau based on voltage divided rule, dia punya resistance total up dengan total resistance R2 plus R1 times total ataupun voltage source VDD. Okay, ni voltage divider rule lah. Dia punya divide by total times voltage source. So samalah. Sebab tu dapat formula ni. So ni adalah VG. Ini bukan VGS lah. Hopefully you clear up lah. VG adalah start daripada node ni sampailah ground. So kalau tengok sini, you boleh nampak lah. Start daripada sini. Start daripada sini. VG adalah sama dengan, dia ada dua komponen, VGS plus VRS. Okay. Maksudnya ni campur ni. Ni komponen pertama. Ini adalah komponen kedua. So nampak. Ni komponen pertama. Ini adalah komponen kedua. So betul lah. Ni equal to ni campur ni. Betul lah. Nampak sama panjang kan. Itu dia punya part lah. So bila rearrange, sebab target kita adalah VGS. So sebab apa VGS? Sebab ni lah. Di mana dalam last week punya session, untuk kita punya analisis untuk JFET, you kena biasakan lah. Kalau BJT kita akan fokus cari IB dengan VBE. Tapi untuk JFET kita akan fokus cari VGS dengan IG. Okay. Itu yang you kena aware lah. Okay. Sebab paling penting actually matlamat kita cari apa. So sebab tu saya tekan benda ni lah. So memandangkan ID ikut IS, ini adalah formula yang kita tekan awal-awal tadi. So sebab tu kita hanya terus tukar dan kita rearrange formula ni. Sebab nak penting nak dalam sebutan VGS, sebab tu kita dapatlah VG tolak VRS. Di mana VRS ni adalah equal to IS RS ataupun ID RS. Sebab ID dengan RS adalah sama. So dapatlah equation ni. Okay, dia agak berbeza dengan self bias. Self bias lebih simple. Self bias lebih simple. Kerana self bias VGS equal to negative IDRS. Dia tak ada VG. Tapi untuk voltage divider bias, dia ada VG. Perbezaan lah yang lebih nampak sikit. Kalau fixed bias, dia nama pun fixed bias. Nama pun fixed bias. So dia memang fix lah. Dia terus tengok pada source yang sambung kat sini. Sebab tu memang fixed bias. Kalau self bias, depend pada output punya side. Sebab ni output punya side RS. Sebab ni output. Ini color R tambah sikit daripada VG. So ini adalah input side. Color ni adalah output side. So better lah. Kalau kita tengok sini baru nampak cantik sebab input kita boleh setting, output kita boleh laraskan ikut apa kita nak. So itu paling penting lah analysis. So okay, actually dalam kita punya apa ni, kita punya apa analisis dalam punya slide ni, approach dia more to graphical lah. Sebab macam saya kata tadi, graphical lebih mudah. Cuma bila nak lukis tu, accuracy tu agak problem kalau you tak ikut format standard lah. Okay, kita nampak. Okay, seperti mana yang kalau masih ingat kita dah buat the last example 1. Sama juga untuk voltage divider. Untuk voltage divider kita akan ada dua formula lah. Kalau self bias kita ada VGS equal to negative ID RS dan IDSS equal to IDS pula IDQ.
ID ID equal to IDSS 1 row VGS minus repeat. Okay, ini untuk self bias. So untuk voltage divided bias ni sama, cuma ini kita akan tambah lah VG ni. So kat situ kita akan ada dua graf. Ni graf pertama, ni memang fix lah. Ni adalah graf kedua. So sebab tu dia cuba plot. Ini dia cuba plot yang graf kedua ni, yang graf VGS. So ingat ini adalah please jangan terkeliru. Sebab sebelum ni nampak yang lepas ni saya dah tekankan. Seperti you jangan takut you confuse. Sebab dalam pengenalan kita ID times VGS. Sebab ini adalah output graph. So apa dalam analisis kita? Ingat, untuk analisis kita kena tengok input side. So kena bila input side, sebab tu you boleh nampak graf dia ID versus VGS. Ini adalah input graph. So kalau output dia macam ni sikit kan. Ni. Tapi kalau untuk input dia akan nampak dia banyak kat sini dengan macam ni. So akan ada dua formula lah. Sorry, akan ada dua graf. Satu yang fix. Satu yang linear, satu non-linear. Okay, hopefully tak keliru lah. Jangan confuse lah. Sebab memang kita main graf tapi different graf lah. Yang selalu kita bincang adalah ada output graph. Tapi dalam analysis cepat kita ada dua method. Satu kita ada matematik model method. Yang kedua kita guna graphical method. So kalau grafik tu you kena buat input lah. Sebab yang lepas cuma perbincangan kita memang saya fokus pada yang lepas saya dah share anda, saya dah tunjuk memang khusus untuk mathematical approach, bukan graphical approach. So lepas lah. So untuk voltage divided bias, untuk dapatkan Q point. Okay, kalau sebelum ni sebab ini dia punya graph dan kita tahu based on self bias formula ni kita tahu lah bahawa pintasan ataupun pintasan Y pintasan Y ataupun C equal to 0 yang lepas. Ini waktu self bias. Tapi untuk voltage divided bias ada satu parameter tambah iaitu VG. So sebenarnya ini adalah pintasan Y. So pintasan Y yang you boleh tengok lah, betul lah. Yang adalah nilai ini adalah ketika ketika nilai VGS equal to 0. Betul lah. Bila VGS, sebab sini VGS 0. So VG equal, bila ni equal to 0 akan jadi ID RS. Okay, ketika VGS 0. Okay, ni adalah keterangan kita lah. Dan dia memang positif lah. Angka tu adalah angka positif. Okay, itu satu part. Dan graf dia yang ni pun dia tahu. Ni adalah dia punya ini adalah value orang kata value IDRS ni value keturunan punya graf. So tapi negatif, dan negatif betul lah. You kena apa yang you boleh kat sini memang matematik agak you kena strength atau kena rewind balik kata supaya you senang ingat. Kita ada YX. Kalau graf macam ni kita tahu Y equal to X, kita tahu. Tapi bila graf tu dah start, ini kalau problem belajar kalau dia cerun sikit jadi Y equal to MX, dia dah start cerun. Tapi kalau dia beranjak X, Y, dia dah jadi Y equal to MX plus C, di mana ni adalah nilai C. Okay, itu yang kena aware lah.
yang you kena aware. Dan okay. Jadi untuk itu yang graf lah. Tapi ini ketika yang paling penting you boleh nampak lah kecerunan ni adalah positif. Positif Ini pun positif. Maksudnya positif value lah. Tapi bila negatif dia akan jadi macam ni. So ini adalah y equal to negatif mx plus c. Ini negatif. Yang kita aware lah. Sebab tu betul lah. Dia fulfill apa yang kita belajar dekat matematik. Tingkatan 3 dan 2. Saya tak ada buah. Dia belajar graf ni tingkatan apa. Tapi kena ingat lah benda ni. So dia sama. Maksud dia relate lah apa yang you belajar matematik kat sekolah. So sama je. Sebab tu you sangat bagus lah kalau in case you minat matematik. Sebab tu dia punya apa kata dia punya formula ataupun dia punya falsafah dia sama je. Dia akan relate antara satu sama lain lah. Okay, ini adalah DC log 9. Okay. Okay, ini untuk graf ataupun graf yang related dengan antara ID dengan VGS. Itu kita based on Shockley equation yang last week kita dah kenal kan, yang kita tunjuk. So ini adalah graf dia. Dan bila ada square, kita tahu lah. Bila ada square, confirm dia akan curve. Kalau macam ni, kita tahu y equal to x squared. Betul? Bila ada square ni, confirm dia akan curve. Cuma saya pun tak adalah nak ingat sangat dia punya graf tu. So itu yang paling penting lah. Sebab tapi kalau you dapat relate cantik lah. Okay. Mana Vpeak is a peak voltage. Yang ni pun last week kita dah tunjukkan apa maksud voltage, peak voltage. Hopefully you masih ingat. Mana peak voltage adalah the last ataupun the value maximum. Bukan value maximum. The minimum voltage for VDS to allow the current increase. So after Vpeak, IDQ akan tetap. Okay. Nanti after tu yang lepas lah. Kita dah tengok graf ni kan. So ini adalah Vpeak. So lepas after Vpeak ni VDS. After Vpeak, so you punya graf akan ataupun you punya current akan static. Dan untuk graf ni adalah titik last lah ataupun titik paling minimum reference. Sebab nanti the next dia akan cari kalau ni adalah graf VGS equal to VG minus IGRS. Dan kalau ni adalah graf ID equal to IGSS. 1 over VGS divided by Vpeak. Kuat. So akan ada 24. Okay. So ada 2. So key point tu sama. So kita cari intersection point. So sama macam bias analysis kita dah buat last week. So tak ada isu dah kat sini. Just carilah. Dan lebih mudah nak saya suka tengok kata exercise lah. Baru you nampak kan. Dan seperti saya kata tadi lah. Lebih mudah kot dalam kelas saya buat guna kaedah apa ni, guna kaedah apa? Saya guna kaedah matematik approach lah, compare dengan graph. Sebab graph nak tunjuk lukis ni ya takut tak accurate. So kita akan implement matematik modal dan you boleh cuba dekat rumah untuk you compare guna apa? Guna graph lah, graphical mode. Okay. Ni kita punya ni, dan paling penting first kita kena cari VG dulu lah. So VG equal to R2 divided by R1 plus R2 VDD. And from this equation kita tahu 110. So nilai K tu saya abaikan sebab nanti K dengan K ni akan divide. So dia mati saja. So 91
plus 110 tu 20. So nanti you boleh kira lah dia punya persamaan berapa you akan dapat. You boleh kira ni paling basic lah untuk you dapatkan nilai biji. So the first soalan memang TGG. So selalunya soalan yang akan bantu anda step lah. Okay, first step betul lah CBG. So you boleh semak. So berapa dapat Wan? 2.16 betul? Okay, betul. 2.16 So 2.16 volt. Okay. Yang ni boleh semak. Okay, itu selesai untuk satu part. Okay, second adalah IDQ lah. Okay, kat IDQ kita akan buat model lah. So bila tengok model sama tadi, kita akan ada dua formula iaitu VGS equal to VG minus IGRS. Dan second kita ada ID equal to IGSS times 1 over VGS repeat. So VG tadi 2.16 minus ID. So ID tak tahu. Dan RS. So RS dalam kita punya circuit 1.5K. Okay. So masukkan persamaan ni. Ni persamaan 1. Masukkan ke dalam persamaan 2. Ni nilai ni. So ID. Okay, IDS telah diberi dalam kita punya ni. Tu 10 mili. So 10 mili. Okay, 1 bahagi VGS tu tukar. Satu tukar. Nampak dia lebih complicated sikit lah. Kalau saya bias hanya IDRS. Kat sini kita tengok berbeza sikit. 1.16 minus 1.5K ID divide by VPIC. So VPIC relative 3.5. 3.5. Okay, square. Okay, nak mudahkan saya bawa tarik keluar sebelum tarik keluar tu saya kena step by step lah. Takut you kena. Okay, kita divide terus. Okay, negatif 3.5. So tolak 2.16. Ni tolak jumpa tambah tolak. Tolak jumpa tolak jadi tambah 1.5K ID. Okay. Baru nampak step je lah. Takut saya jam tadi saya pergi confuse. Okay, ni square. Okay, sekarang semua dah cantik ni. Okay, yang ni saya terus boleh bawa keluar 10 mili. So 3.5 terus lah. Sebab negatif nilai square tak ada apa-apa ni. Square. So negatif 3.5 minus 2.16. So you boleh terus tambah. So kat sini kalau tambah jadi negatif 5.66. Betul tambah 1.5K ID square. Okay, dah ringkas tu. Ringkas. So kat sini ni bawa ke sana terus. Ni kita bawa ke sana terus supaya you dapatlah 3.5 square divide by 10 mili times ID equal to negatif 5.6 plus 1.5K ID. Right. Okay. Okay, boleh selesai kan? So, boleh selesai kan? So, hasil perkiraan ni terdapatlah 1.225K. Sebab ni dah mili confirm lah. Okay, ID.
So equal to, okay, kat sini ya, cuba square lah. Cuba boleh seorang tolong cuba tolong kira berapa hasil bagi kedua-dua ni. Okay, berapa? Ada yang kira? .34. Tak. Suara slow. Tak dengar. 30. Jangan macam salah ni. Okay, kalau ni ikutkan you boleh kembang macam ni lah. Satu tambah 6 tambah 1.5k ID times negative 5.66 tambah 1.5k ID. So ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. So berapa tu? Negatif 5.6 darab negatif 5.6, so saya akan dapat kaedah ni 32.035. Ni saya buat lah. Dia positif lah, sebab negatif dengan negatif positif. Okay, so ni darab ni 1.5k darab 5.66. Sebab nanti you akan cuba kira negatif 5.66 darab 1.5k. So pohon negatif lah. Negatif 8490. Okay, negatif 8.49k dah. Sebab ni k. Okay, Okay, okay. ID. Okay, ini baru yang ni. Okay, ini selesai. Pergi sini pula. Ni darab ni pula sama lah. Ni boleh sama kan? Boleh sama je. 8.49k ID. So ni untuk ni pula. Sebab sama je parameter dia. 1.5k ID times negatif 5.6. So sama. And the last 1.5k crack. Okay, dapatlah tambah sebab 1.5k darab 1.5k ID. Berapa dapat jawapan? Semak kan 2.25 mega ID squad. Okay, so you boleh ringkaskan 32.04. Kita ringkaskan je lah. Negatif 16.97 97 49 98 Zul. 98k ID dan last 2.25 mega ID squad. Okay, yang belah sini bawa ke sana. Yang belah sini bawa ke sana. So ni plus pergi sana jadi minus. So you boleh nampak lah. Saya susun balik mega ID squad. So negatif 16.98k ID. Ni je negatif 1.225k ID plus 32.04 equal to 0. Oh, memang penuh kau ni. Equal to 0 equal to 0. So tambahkan lah. So dapat 2.25 mega
AD squared minus dah tambah dapat 18 ni. Kita tengok 16.98 tambah 1.25. Tambah 1.225. So dapat lebih kurang 18 lah. 205. K IG plus 32.04 equal to 0. K. Ni you boleh masuk calculator lah. 2.25 mega. B negatif 18.205. K. Dan C 32.04. So you akan dapat dua jawapan. Tolong kira lah. ID 1 you dapat apa? Dan ID 2 you dapat apa? Nak tengok sebelah saya tak sempat type tadi. Apa? Nak tengok beli sebelah, tak sempat nak tulis dulu. Okay, yang lain boleh tolong kira. Seorang mengharap. Okay, 2.25 mega ataupun 225.0000. Banyak 0 4 kali. 4 mega 6. So 6 tolak lah. Ada 2 nombor tu, 25 tinggal 4. Okay, yang B negatif 18205. Manakala C 32.04. Okay, ini sebab saya lebih mudah tunjuk matematik model lah. Sebab dalam slide dan dia lebih accurate dan saya punya analisis lebih terarah lah. Okay, berapa? 1.5.5 55 minit 55 minit. 5.5 kali. Yang kedua 2.58. 2.58. Okey, kita ada dua ada dua parameter kat sini. So nak pilih yang mana? Itu satu persoalan lah. Sebab saya rasa untuk self bias yang kita dah bincang last week sebab kita ada panduan jawapan ni. Kita pilih sebab benda ni. Sebab ada panduan kat graphical method kan. Tapi kat sini kita tak ada. Untuk soalan ni, berapa dua memang tak ada. Dia memang tak bagi terus masuk essay analysis. So macam mana nak pilih? Satu part yang mungkin saya boleh kongsikan anda lah. Kita ada dua. Okay, try masuk dalam you punya formula iaitu VGS. Kita tahu VGS equal to VG minus IGRS. So first, cuba masukkan dengan VG tadi 2.16. 2.16 tolak first masukkan yang first 5.5 mili times 1.5k. Okay, berapa jawapan? Yang pertama. Yang kedua 2.16 minus 2.58 mili 1.5k. Okay, berapa jawapan? Kita tengok. Ni saya just nak kata guide you all supaya nak pilih satu. Dua-dua value macam betul. 5.5 dengan 2.5 macam tak jauh sangat lah. Dan keduanya mili lah. Sir, yang first tu jawapan dia negatif 6.09 Ni negatif 6.09. 6.09. 6.09. 6.09. Yang ni Negatif 1.71. negatif 1.71. Betul eh? Betul eh? Tak kira balik jap. Okey. Tak yang lain boleh ikut. Betul. Okey. Okey, kat sini ini panduan lah yang saya boleh cakap. Okey, kita ada dua graf. Kita ada dua graf tadi saya tunjuk. Dan paling penting tadi saya tunjuk. Titik akhir ni, titik last adalah Z-peak. Betul? Mana? Nampak? Z-peak kat sini. So maksud dia,
value VGS mesti belah sana. Betul? VSQ ni mesti belah sana. Maksudnya kalau ni, tadi soalan kita apa? Negatif 3.5. Kalau ni adalah negatif 3.25. Negatif 3.5. So maksudnya kita kena ambil value yang lagi kecil lah. Betul? Ke sana. Jangan ambil ke sana. Sana salah. So daripada soalan ni, sorry, daripada dua parameter ni nak ambil ni ke nak ambil ni? Nak ambil VGS 1 ke VGS 2? Yang kedua, yang Sebab negatif 1/1. Satu Ya. pada satu tu. Sebab dia kurang sikit. Dia lebih Ya. kecil daripada negatif 3.5. Ya, so logiknya ni lah. So ni tak perlu ambil lah. Kita ambil ni. So ni just guidance all guidance. So kita jawapan lah. So kita akan ambil, kita maksudnya jawapan yang tepat adalah ID 2 ni. So IDQ kita adalah equal to negative 0.58 milliamp. Okay, selesai. Dan you boleh VSQ pun tadi dah kira. So automatic inilah VSQ kita. Itu equal to negative 1.71 milliamp. And the next VD. VD saya rasa tak ada masalah lah. Sebab kita tahu VD adalah equal VDS. Okay, equal VD. Ada dua, you nak buat VD. Sebab VD kat sini, VD. Okay, ni VD. So sekarang nilai VDS kita tak tahu. Okay, nilai VDS kita tak tahu. Betul? Nilai VDS kita belum kira. So daripada you ambil sini, baik you ambil belah atas. Yang ambil belah sana ya. So daripada you ambil belah sini, baik you ambil belah sana. So kalau tengok boleh kita punya circuit ni, actually VDD equal to VRD plus VD. Okay. Saya lebih prefer ambil ni daripada you ambil VD equal to VDS plus VRS. Sebab value ni tak tahu. So macam actually bila dah ni, value ni kita tahu, value ni pun dah tahu. Sebab apa dah tahu? Sebab ID dah kira tadi. So terus ambil yang ni. So VD equal to VDD minus VRD. So VD kita dah 20. VRD adalah IDRD lah. So IDRD adalah sama juga dengan ID tadi betul ke? 2.58 mili times 1 pula. RD 2.4 K. So dikira lah 20 tolak mili dengan K terus mati lah. Senang sikit tu boleh kira. 8 times 2.4. So berapa? VD. Okay. Dia dapat 13.808 volt. Betul. Betul lah. So VS pun sama. VS lagi senang lah. Sebab VS kat sini. So VS kat sini. So actually VS equal to I D RS lah. So you just darab lah. 2.58 mili RS 1.5 K. Kita dapatlah jawapan. $3.87. Okay, you dah ada
you dah ada VS, you dah ada VD. So actually you boleh nampak lah VD adalah ni, saya dah tunjuk tadi. VD equal to VDS plus VRS. So nak dapat VSQ tu, you just buat VDSQ daripada formula ni VD minus VRS. So VD dah dapat 13.808 minus VRS. VRS adalah VS lah. VS adalah equal to VRS. So 3.87. So ia akan dapat jawapan 13.808 tolak 3.87. So total VDSQ adalah 9.8. 9.38. Okey, selesai. Okey, so hopefully you nampak lah dia punya method. Saya rasa untuk JFET lebih mudah lah sebab you tak perlu buat Thevenin. You tak perlu ringkaskan formula ni. You tak perlu ringkaskan circuit ni sebab kita target nak cari voltage. Macam kata dah, bila cari voltage you just apply voltage divider rule saja. So tak perlu Thevenin. Tak perlulah Thevenin theorem. Thevenin theorem tak perlu. Okay, next saya cuba bawa anda untuk hitam ni. Cuba selesaikan untuk AC analysis lah. Ni dah masuk AC analysis. So tak apa, ni jangan pening sebab apa yang kita dah belajar kat BJT, first kita introduce dengan two port system kan. Two part system approach. Mana melalui approach ni you dapat ZI, you dapat tahu ZO, yang you boleh cari VI dengan you boleh cari VO. Okay, itu BJT lah. Jadi next kita ada equivalent circuit lah. Equivalent circuit. Dan untuk BJT, kalau masih ingat, kita punya ni adalah macam ni, betul kan? Okay, ni saya buat yang general lah, ada RO. Di mana ni adalah GM. Saya tak ingat lah, GMIB apa. Ni pula GM apa. Kita tengok lah, okay, itu BJT. Cable circuit. So, and the next, you akan buat calculation untuk keempat-empat bias. Untuk BJT lah. BJT, maksud dia, equivalent circuit ni akan apply dekat keempat-empat bias. Ada 4 bias ni untuk BJT lah. Iaitu kita ada fixed bias, kita ada emitter bias, dan kita ada voltage divider bias. Dan kita ada voltage feedback bias. Okey. Dan kat sini akan ada bypass dengan with bypass dengan unbypass. Okay, so actually flow ni sama je untuk JFET. Sama je. Dan paling penting you Zin, Zo ni saya rasa konsep yang you boleh gunakan adalah sama di mana yang you kena kat BJT lah. Sama je. So bila sama tu maksudnya you tak perlu, maksudnya you boleh nampak lah dia punya method tu ataupun kaedah sama je. Okay, jadi untuk JFET yang saya ataupun kita dah cuba compare for the first session last week ataupun 2 last week ago, di mana kita dah aware bahawa untuk JFET excellent voltage gain, maksudnya dia punya gain tinggi, high input impedance, maksudnya dia punya Zin adalah over tinggi-tinggi ataupun hampir infinity. Low power consumption, maksud dia punya
power tu tak digunakan lebih rendah lah. So power ni adalah P. Dan group frequency response. Maksud dia independent. Maksud dia in term of frekuensi dia tak bergantung sangat. Okay. So ini just theory part yang you kena aware. So untuk JFET seperti mana yang kita dah buat dekat D-Synesis, kita ada dua method, iaitu kita ada graphical dan kita ada matematik untuk D-Synesis ya. Mungkin kat situ yang different lah dengan BJT. Sebab BJT kita memang kita hanya buat untuk matematik saja. Kita tak go through pada graph lah. Sebab matematik tu lebih mudah. Tapi untuk JFET, sebab ada quadratic formula. Bila sebut quadratic formula tu maksud apa? Bila ada quadratic formula, maksud dia ada x square plus bx plus c equal to 0. Ni adalah quadratic lah. Maksud dia ada square. So macam kita tahu, kita punya relation antara ID dengan PGS adalah quadratic. Sebab tu bila ada quadratic formula, sebab tu lebih mudah kita guna graph. Okay, ini ada slope. Ini adalah slope apa? Slope ID lah. Equal to ID SS 1 minus VGS. So VGS repeat square. Okay. Okay. Ini formula dia dan slope. Okay, slope for Q point. Slope for Q point. Maksudnya Q point ni slope. Kalau tengok pada slope ni kita boleh nampak lah. Kita tahu slope adalah equal to y2 minus y1 divided by x2 x1. Itu memang you dah belajar kat sekolah. Rumus slope ni lah ataupun seringkas ni dalam ATMAT kita buat macam ni. Perubahan y divided by perubahan x. Sebab bila masuk perubahan ni nak tak nak you kena ada dua parameter. Ataupun you kena ada 2 point lah. 1, 2, 1, 2. Ya. Maksudnya point kedua tolak point pertama divide by point kedua tolak point pertama. Okay, itu maksud ada perubahan ni. So sama lah juga macam untuk JFET. Untuk JFET lah. Untuk JFET dia orang kata, sebab kita tahu bahawasanya V equal to IR. Dan bila kita rearrange dapatlah R over V over I. Okay. Walau bagaimanapun macam saya dah share dekat awal-awal lecture kita, kita punya graph adalah M equal to 1 over R. 1 over R Sebab apa? Sebab apa M 1 over R? Kenapa dia 1 over R? Sebab kita punya tengok pada rumus keturunannya. Di mana X atas, Y atas, pasif Y atas, X yang bawah. Sebab tu keturunan tu dia 1 over R. Sebab kat sini, ini adalah paksi X. Kena ada paksi Y. So bila nak Y over X, dia kena jadi 1 over R. Sebab tu you dapat keturunan kita adalah M equal to 1 over R. So kat situ barulah, sebab tu dia namakan transconductance. Transconductance ni dia, conductance adalah keboleh aliran. Kadar keboleh aliran lah. Kalau resistant adalah kadar kerintangan. Bagaimana dia berjaya bertahan. Conductance adalah kadar sejauh mana dia boleh mengalir. Sebab ini kan berlawanan kan. Sebab 1 over R. So dia berlawan lah. Makin besar R, makin tinggi R, makin rendah lah nilai conductance. Betul lah? Betul kan? So makin rendah nilai R, kalau kecil 0.00, makin tinggi nilai conductance. Betul tu. So dia berlawan. Sebab tu dia panggil transconductance. So ini adalah based on this analysis, based on graphical analysis. Okay, ini adalah rumus untuk graphical analysis. Ini yang
just relate dengan apa saya kata tadi, 1 over R. Bila 1 over R kita tahulah kita ada I over X B. So sama kan? So sama je lah. Okay, itu untuk graphical. Untuk mathematical approach, ini adalah rumus yang telah diperolehi based on analysis lah. Okay, rumus ni, okay, ni adalah dia ni rumus. So, sudah ada 4 rumus. Untuk JFET saja, dia ada 4 rumus. Yang pertama, kita tahu IG equal to 0. Second, ID equal to IS. Third, ID equal to third adalah ID equal IDSS 1 over VGS divided by VP square. So ni adalah rumus ke-4. Okay, boleh tanam. Boleh tanam kepala. Tapi untuk rumus ke-4 ni memang hanya untuk AC analysis saja. Kita guna. Untuk DC tak pakai. Betul lah, nak buat AC analysis memang you kena buat DC juga. Kita tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan. Okay, ni rumus dia. So nampak dia kurang sama je macam rumus ni. Tapi jangan confuse lah. Tapi tak apa. Saya yakin lah untuk kali ni you takkan tertukar formula. Sebab apa? Final open book. Bila final open book tak ada isu lah. Takkan tak hafal rumus. Dah open book ni. Itu paling pentingnya je kalau boleh. Okay. Okay, ni adalah modulus. Modulus tu kita abaikan nilai negatif. Dan ambil nilai positif saja. Okay, ni dah tahu. Tadi kita dah macam BJT kita kalau untuk BJT you ada rumus sama juga. You ada rumus. Saya tengok apa? R apa kecil RD dengan GM. Okay, itu untuk BJT. So untuk JFET sama lah. Ini adalah rumus first. JFET tu untuk analysis GM. Tapi untuk JFET totally ada 4 rumus lah. Okay, so based on theoretical yang kita dah aware ni. The input value for is very large. Ni saya cakap tadi. Or infinity. Sebab reverse bias lah. Sebab JFET kita tahu input kena reverse bias, output kena forward bias. So dia berlawan ataupun berbeza dengan BJT. Okay. Kalau BJT terbalik, input yang forward bias, output yang reverse bias. So ini adalah dia punya equivalent circuit. Nampak equivalent circuit. Lebih kurang sama. Macam hampir sama dengan BJT. Okay, macam hampir sama. So untuk saya punya pre-class session video tu, untuk video yang saya share Ahad lepas tu, dia tunjukkan analisis tu dia tunjukkan untuk ketiga-tiga common saya. Maksud dia common source, common gate dengan common drain. Tapi you just ambil common source lah. Tak perlu pening untuk ni ada configuration lah. Sebab actually you faham konsep dia. So untuk tu ada common ataupun tu ada configuration dia akan benda sama. Okay. So sama juga macam ni. JFET kita akan fokus pada common source saja. So disebabkan tu hence lagi tu source can be seen as open circuit. Sebab apa open circuit? Sebab dia punya Z in adalah infinity. Dia infinity, circuit dia macam open. Open tu nampak Z in tu macam open. Sebab infinity. Maksud dia current nak lalu tu tak boleh lalu. Maksudnya logik lah. Bila you punya inductance ataupun you punya impedance. Impedance ni adalah total. Sebab impedance adalah total resistance dengan conductance dengan capacitance.
So total tu memang bila tinggi, so current tak boleh lalu. Maksud dia. So output impedance tadi is situated between the drain and source. So, kat sini ada. So untuk input side senang saja. Dia senang je. Tapi untuk output side, you kena ada dua parameter. Tapi tak apalah. Sebab open book kan. Tak perlu hafal kan rumus ni. Maksud dia, equivalent circuit ni tak perlu hafal. Cuma, tapi kalau hafal lebih mudah sebab senang je nak kira. Perlu lukis je. Tak perlu nak tengok nota lah apa. Okay. First kita tengok common source phase bias. So untuk ni kita akan tengok. So kaedah untuk JFET adalah sama je macam BJT untuk asinesis. Maksud dia apa? Sebab tu kita go through detail lebih kurang 4 atau 5 minggu untuk BJT, tapi 2 minggu je untuk JFET. Actually tak ada masalah sebab konsep dia sama. Maksudnya BJT, apa yang you dah belajar, bila nak convert AC model, dua ni kita apply. Betul? So sama je lah untuk JFET. Ini kita short dan voltage supply kita shorted atau kita ground. Kita ground kan, so ni ground. So ni dapat equivalent circuit dia. So the input is supplied to gate and the output is taken from the drain. So kita tengok macam from the drain lah, betul. There is a relation between the circuit input and output. There is a shift 180 dan shift. Nanti tengok pada graf. Kalau kita punya apa ni maksud dia sebab ni reverse bias. Sorry, ni adalah reverse bias dan ni adalah forward bias. So apa, kalau BJT ni forward bias, ni reverse bias. Sebab tu BJT kalau ni macam ni satu, ni dua. So untuk BJT jadi macam ni. Ni satu, ni dua. Okay, tu maksudnya lah. So the input impact the gate is output taken from the drain. Okay, dan apa yang maksud dia kata, kita akan nampak kalau input macam ni untuk JFET, apa yang kita nampak dia as a 180 darjah phase shift between the circuit input and output. So kalau ni input dia akan shift juga. Shift, tapi shift dia 180 darjah. Okay, ni 180, ni 360. So complete circuit adalah 360. So 180 adalah ni lah. Ni 180 darjah. Masuk tu shape tu dia akan ke sana juga. Sebab tu dia punya output tu sama. Jadi kita akan tengok. Sebab banyak gini. So tak apa. Sebab sama je macam BJT. Sebab tu saya tak ada risau sangat. Okay, first kita tengok dulu dia punya impedance lah. Okay, ni adalah source ni. Okay, kita lukis balik. Jadi kalau you nampak kat sini, kita boleh nampak okay, ni RG, ni VIN kita. Okay, dia memang open open. Terus lukis di equivalent circuit untuk JFET. Ada dua komponen. Satu adalah GMVGS. 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 Satu lagi lah RG. BMVGS yang bagi ada RG. So actually dia guna simbol kecil lah. So sama. Maksud dia sama macam JFET lah. Sama macam BJT. So BJT untuk capital letter, untuk DC, untuk small letter kita guna DC. So RD and lepas D jumpa RD. Okay, yang besar. Mula pula output. Okay, Z. Okay,
So itulah kita punya, betul lah. So you jangan lupa pula RD ni dengan RD ni different. RD ni adalah dia punya internal output impedance. Adalah output impedance. Output impedance RD. Different. Input impedance ZI untuk RD, betul lah. Tengok kat sini, sebab ni dah open. So RG, so tak ada pertikaian. Untuk input impedance di sini, kita nampak ni dengan ni adalah parallel, yang ni adalah open. Open circuit kan. Kaedah sama je. Open circuit. Bila open circuit, RD dengan RD capital letter dengan RD small letter parallel. Okay, dia untuk secara mudahnya kita anggap output impedance compare dengan RD lebih besar. Maksudnya kita anggap RD tu lebih besar, kita boleh samakan dengan ni. Okey. Yang ni rumus ni hanya terpakai kalau value RD tak diberi. Tapi kalau value RD tu diberi dalam soalan, dia kena apply rumus ni. Sama je macam BJT kan. Tengok soalan lah. Kalau soalan tu dia mention RD, you kena pakai rumus ni. Tapi kalau dalam soalan dia tak mention value of RD, you terus apply value ni. Okay, ini voltage gain. VO equal to VI. So tengok sini VO. Kita tahulah. VO, okay, ni adalah current kita. Ni adalah I. Ni current source. Dia negatif. Sebab apa negatif? Sebab ada warna arah. Times total resistance. Ini total resistance kita lah. Inilah total resistance. So, kalau Vin adalah equal to VGS lah. Betul lah. VGS. So, dia ringkaskan. So, ni boleh tok pangkah. So, dapat macam ni. Dan seperti mana saya kata tadi lah. Rumus ni kita apply kalau RD tu dia beri. Okay, kalau rumus dalam soalan dia tak beri nilai RD, dia guna rumus ni. So, simple je kot. Okay, ni common. Okay, itu untuk fixed bias. Fixed bias hanya nampak dia tetap lah. Dia tetap kat sini. Tapi sebab dah ini kita ground, kita terus ground. Yang ni pun kita ground. So ada dua ground. So untuk solve self bias, dia memang tak ada. Tapi dia ada pertambahan RS. Dia ada pertambahan RS. Asalnya memang tak ada, memang dia ground kan. Tapi ada pertambahan RS dan ni terus VG. So bila kita convert, saya terlukis kat sini tadi. So bila kita convert, kita punya rumus, okay, kita apply dua benda daripada DC ke AC. So dua benda lah. Kapasitor kita short, voltage kita down. Okay, terus benda ni kita apply. So sama je lah. Tapi untuk self bias, tengok soalan Tengok soalan. Ada kapasitor atau tak ada kapasitor. Bila ada kapasitor, kita short. So you boleh tengok data ni lebih kurang sama macam bias. Betul? Fixed bias. Ini common process bias with bypass. Bila with bypass dia sama je. Nampak? Sama je. Betul Nampak? Untuk AC analysis, fixed bias sama macam set bias dengan bypass kapasitor. Yang penting kena ada bypass kapasitor kat sini lah. Kalau tak ada je lain dia akan ada RS kat sini. Okay. So bila sama, sama lah. Sama. Tak perlu saya cakap lagi lah. Sebab tu dia senang. Okay. Dan selalunya soalan akan you kena tengok lah soalan tu ada CS tak ada. Saya rasa untuk BJT kita dah buat dua-dua. Okay, macam ni dia beri CS untuk voltage divider bias.
Dia memang susah. Okay, kita terus go through yang adil. Okay, so bila, okay, untuk multivirus just pertambahan untuk asinesis lah. Untuk DC betul, dia ada ni, dia ada ni. Tapi bila kita convert pada AC, hanya bezanya hanya kat sini saja. Yang ni semua sama. So bila situ kat situ, dia boleh nampak lah. Hanya tambah ni saja. Kalau sebelum ni Zin equal to RG. Betul eh? Okay, untuk ni RG tu dah ada parallel 2 ni. Sebab tu saya boleh cakap ni adalah RG set lah. Masuk RG set. So dia boleh parallel kan. So ZO pun sama. Z okey, bila output kalau perasan sama je. Betul tak? Untuk voltage pada bias, untuk self bias dengan fixed bias. Tu lebih mudah lah, lebih mudah. By fixed bias kita tengok kat output. Output side. Kita ada 1, 2, 3 fixed bias. Self bias pun sama, 1, 2, 3. Untuk voltage daripada bias pun sama, 1, 2, 3. Sebab tu efek. Okay lah, senang, lagi senang. Sebab tu dia boleh covered only 2 weeks saja. Untuk analysis lah for the JFET. So sebab sama kan. So bila sama, mudah lah. So apa yang kami nampak, perbezaan hanya pada input side saja untuk voltage bias. Tapi untuk fixed bias dengan self bias with bypass kapasitor totally sama. So ini sama, ini sama. So bila tu sama, apa yang saya boleh cakap, dia punya AV pun sama. Sebab VA ni adalah still equal dengan VGS sebab dia open circuit. Sebab tu formula ni and formula ni fix untuk JFET. Tak kisahlah dia fixed bias, self bias atau voltage divider bias. Okay. Sekejap kita lihat sekejap. Ada Cik Zarin call saya. Hello, hello. Hello. Ya. Okey. Itulah hanya subjek lab. Itu yang 2 minggu, 3 semester lepas lah. Okey betul. Itulah dalam dalam grup kami tanya daripada sistem beban tu tak boleh tarik ke? Macam pelik tak? Sebab yang tanya Kuala Pipa tapi Abang Jami dia tak jawab lagi. Sebab data tu sepatutnya orang kata automatic calculate. Okey, untuk kita tak ada lah. Yes. Betul. Betul. Untuk beban untuk JKE memang tak ada. Betul. 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 Itu yang kami tanya tu tapi itulah pelik lah tapi dia tak reply saya pun senyap lah. Tak buat apa-apa lah. Mungkin dia jawab tak ada sharing je lah. Kita tak. Okey bang. Okey. Okey sebab sihat sebab saya tengah kelas ni.
Tak apa, tak apa. Okay lah, ni kau. Okay. Tu. Masih ujung talian tu. Yang lain tu masih di ujung talian ni. Senyap ni. Ada saya. Okey, masih, Ada. masih. Ada, okey. Okay, so Jafet, lagi senang ke lagi susah? Macam lagi senang. Nampak macam senang tapi nanti kita rombat dulu lah. Okay, tak apa. Nanti kita ada example juga untuk kita kira sama. Sebab nampak rumus untuk AV sama. So, hanya ZI lah. Yang ZI dengan ZO saja yang kena aware. Untuk ketiga-tiga configuration sama ada fixed, curve ataupun voltage trader. So ni contoh apa-apa kita tengok soalan lah. Dia boleh nampak kot. Okay. So, lebih mudah kita nak compare lah. Apa-apa tengok pada soalan. Okay, ni untuk soalan ni, kalau tengok pada soalan ni adalah fix ni fix. Okay, ni fix bias sebab tak ada, sorry, ni bukan fix, ni self. Sebab tak ada VG kat sini. So ni adalah self bias. So bila self bias, first apa-apa seperti mana BJT, please bila keluar soalan untuk cari ZI, ZOAV, tak kisahlah BJT ke, JFET ke, the first method you kena lukis, draw the equivalent circuit. Equivalent circuit. Draw the AC analysis equivalent circuit. Saya tambah AC analysis equivalent circuit. So itu kalau puan B, puan Nabiah, you lukis tu ada markah. So bagi saya akan menggunakan perkataan yang sama lah. Sebab kadang you buat betul tapi salah masuk kot. So better you lukis. So first kita buat dulu. Okay, untuk Zin ada 1 mega ohm. Terus ni. Lepas tu terus jumpa JFET. So you terus lukis dia punya equivalent circuit. Kita tahu equivalent circuit adalah open saja. Dia open Next. Lukis kita punya equivalent circuit for JFET. Okay, soalan ni tak diberi RD. Sorry. RD dia beri kat sini pula. Tak ada soalan beri kat sini kan. So dia beri RD, so ada RD lah. Yang you kena calculate. And the last, sebab ni ada kapasitan, so just bypass. So RS kita abaikan Kita abaikan. So terus parallel dengan RD. Dapatlah yang output. Ni adalah input. Okay, ni adalah RG. Okay, ni adalah GM VGS. Okay. Okay, first apa-apa you kena sebab untuk you nak dapat Zin dengan ZO tak ada isu kot. Untuk dapatkan Zin dengan ZO tak ada isu sebab just tengok kat sini saja. So Zin you nampak lah equal to RG equal to 1 mega ohm. Okay, selesai. Untuk ZO pula, okay, ni terus open. So RD calculate apa ni, RD output impedance parallel dengan RD yang besar tu lah. So kita tahu 40K RD 2.7K 2.7K. So you selesaikan lah. Berapa ohm. Okay, tu senang. So settle. So untuk AV ni rumus kita GM GM RD parallel RD. Negatif GM
times darab dengan RD. Kalau you nampak hari-hari ni ada equal to ZO lah. So ZO tadi berapa? You boleh kira. So GM berapa GM? So GM tu yang agak tak nak you kena tengok balik rumus kita tadi. Kita ni. Okay, tu rumus kita. 2 IDSS divide by VP. Okay. 2 IDS divide by VP. Okay. Apa-apa you tulis lah. Buat kat sini sebelah. Lagi senang. GM tak ada. So you kena cari GM dulu. So 2 IDSS divide by modulus VP times 1 over. Betul lah? 1 over kan? Ni first formula yang kita nak guna. Okay, betul. Tapi tak ada square Ni tak ada square lah. Tak ada square, senang sikit lah. VP. Okay, VP telah diberi dalam soalan. Nanti kapan? VGS tak diberi. IDSS pun tak diberi. IDS diberi 9 mili. So, IDS diberi 9 mili. IDS diberi 9 mili. Okay, sekarang isu dia lah adalah VGS. So ni dah ada. Ni dah ada. Cuma VGS. So tengok balik dia punya circuit. Tengok tekan sebab VGS tu dia kena buat lah. Sebab dalam formula pun dia dah tengok. Okay, ni adalah huruf besar. Huruf besar tengok kena DC analysis lah. Kalau tengok pada DC analysis, kita buat kat sini je lah. Simple untuk dapatkan VGS. Dan sini kalau kita buat pun sebab ni adalah self bias. Bila self bias nanti you akan dapat kalau tengok pada sebab IG equal to 0. Kalau saya nak feedback, kalau saya nak patah balik pada kita punya DC analysis takut lambat. Dan paling penting sebab saya hilang kembali, saya hafal lah apa rumus tu. Tu yang kita dah belajar last week untuk self bias ni. Dan kita tahu ni rumus ringkas kita ni. Kita dah tahu dah. Sebab apa? Sekarang kita dapat benda sebab kita tahu IG equal to 0. Nak buat looping KVI pun boleh, tak masalah. Sebab saya kata dia, better jangan hafal. Contoh, kita tak hafal kita tak hafal. Saya buat loop. Bila saya buat loop, saya buat loop. So negatif positif IG RG plus VGS plus ID RS. Ni based on loop based on loop equal to 0. Betul ni plus minus sebab arah IG ke arah sana. So ni plus. So plus jumpa VGS jumpa RS. So ni adalah VRS. So ni kosong. Sebab tu kita dapat VGS equal to negative ID RS. Okay. Sekarang nilai RD ada tak? Soalan dia lah. Ini kena cari tiba-tiba RS dah tahu tapi ID tak tahu. So dia kena implement tak rumus ID equal to ID SS 1 over VGS. Ni kena buat lah macam kita dah buat this week. So masukkan dalam persamaan ni. So buat tu dia agak panjang. Agak panjang. So tak apa, kita cuba buat ID baru mencabar sikit. So IDS berapa? 9 mili. So 9 mili 1 tolak. Okay, saya tu tukar negatif ID RS berapa? RS dia tak 1K.
So 1 darab ID 1 lah. So saya tinggalkan K saja. Divide by VFIX 8. 8 Square. So 9 mili. So ni actually saya boleh apa ni cancel out, tapi sebab ada negatif kat sebelah ni dia negatif balik lah. Cuma positif kat bawah saja. So ni saya nak kira cepat negatif minus ID. Okay, ni kilo divide by 8 lah. Square. So kita terus buat secara cepat lah. Hopefully konsepnya sama je kaedah ni. So 8 square ID ni saya bawa keluar. So kat bawah, saya pergi sebelah dia di atas. Divide by 9 mili. Nak cepat 8 tolak ID A square. Dia square. Saya buat macam ni lah. Supaya boleh nampak terus. Senang. Okay. Boleh kira. Hopefully boleh. Tolong seorang boleh kira yang belah sini tak? Belah kiri ni. So ni 64. Negatif 8, negatif 8 jadi negatif 16. Negatif 16 KID plus mega ID square. So ni berapa? Ada yang kira yang belah kiri ni? 7.11 7.1 mili. K kot. Ni mili K. Bahagi mili dapat K. Betul. .64 bagi 9. Betul lah. Dapat 7.11 K. So saya rearrange balik. So mega ID square negatif 16. Ni positif pergi sana jadi negatif, tambah lah. So tambah je. Tambah 16. So 20. Okay, apa ni? Sorry. Tak sama dengan ni. So negatif 23 23.11 K ID plus 64 equal to 0. Okay, so A dah sama dengan 1 mega. B sama dengan negatif 20. 3110. 123. C adalah 64. So berapa? Jawapan ID. So nampak? Untuk efek saya rasa yang payah ni kat sini je. Yang cabarannya, challenges kat sini lah. Ini kena orang kata aware sikit. So dapat jawapan ID baru boleh masuk dalam rumus ni. Dan boleh, lepas tu baru boleh masuk dalam rumus ni. Baru boleh dapat nilai AV. Sebab GM tak tahu lagi. RD ni adalah sama dengan ZO. ZO dah kira tadi. Ni pun tak ada orang nak tolong jawab ni. So tolong kira saya pun boleh you dapat lah dia punya step by step. Betul ke saya 0.019?
Mili ke? Tak ada belakang tu, tak ada apa-apa pun. Sekejap. Satu, Lagi? 3.21 mili. 3.22 mili. 3.22 mili. Saya rasa ni besar sangat ni. 1, 2, 3. Ni jadi 19. Ni jadi 3.2. So kita ambil yang kecil ni. Ni besar sangat. Yang IG1 besar sangat. IG2 yang kecil. 3.22 mili. So 3.22 mili lah. So VGS you boleh kira lah. Negatif 3.22 mili. Jarak of S 1K. Ini test out saja. Terdapat negatif 3.22 volt. So terus masuk dalam dia punya rumus. So ni rumus all untuk kita punya ni. So boleh kira lah berapa dia punya GM. Okay. Hopefully boleh selesai sebab ni dah dapat. Ini dah ada. Ini dah dapat. So you boleh kira lah total up GM. Nampak? Saya rasa untuk JFAT leceh kat sini je. Nak cari GS dengan ID. Tapi in term of ZIN, ZO actually senang. Cuma bila AV tu sebab ada GM ni, ada formula GM ni, bila GM tu yang dia akan relate pada VGS. Bila GS ada pula ID. Kat situ yang you kena paksa banyak kira kat situ je lah. Sebab tu soalan JFAT nampak soalannya simple sikit compare dengan ni. Okay, itu saja kot soalan ni. Hopefully clear lah. Dikala susah ada mudahnya lah. Kalau JFAT, kalau BJT dia ada banyak pelbagai circuit dan AV ataupun gandaan voltage dia akan pelbagai. Kat sini kita fokus pada gandaan voltage saja. Gandaan current kita tak tengok lah sebab ini adalah voltage control device. Okay, berapa orang kali meeting? Masih 36 orang. Okay, ada lagi sedahnya. Betul. Okay, you chat saya tak perasan. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa selesai untuk kita punya syllabus untuk semester 1 elektronik chapter. So, saya ringkasnya yang saya dah cover, kita dah cover diode, kita dah cover BJT dan kita dah cover JFET. So, ada 3 benda lah. So, hopefully nampaklah benda tu. Paling penting nampak relation sebab nak mudah. Kiraan dan okay, untuk test 2 hari Isnin. Test 2 hari Isnin. Minggu depan, petang lah. So memang soalan saya dah cakap tadi. Cuma paling penting biasakanlah. Yang paling penting dalam chapter 5. Chapter 5 kan? Chapter 5 tu lah chapter 5. Chapter 5 ada beberapa contoh yang you boleh tengok balik. Tolong buat lah. Lebih kurang sama je. Maksudnya konsep dia sama je. Yang penting you kena pandai lah nak evaluate dia sama ada dia apa ni fix ataupun voltage sama ada fixed bias, emitter bias, voltage bias atau voltage feedback bias. Itu sajalah. Tapi untuk AC analysis kita cover 3 je. Untuk voltage feedback bias kita tak cover. So hopefully ada 3 analysis tu biasa kan lah, biasa buat. So nanti sebab open book kan, lepas tu tak ada isu lah. You nak score. Okay, ada apa soalan lagi? Mesti bantu untuk JFAT dengan test 2. So jawapan akhir gain tadi berapa? Jawapan akhir. Jawapan akhir tadi. Tu lah kena kira lah. Saya dapat 3.402. 3.402. Untuk AV Okay. Supposedly kalau you buat betul ni sebab untuk ni tak ada skema. So sebab tu kita buat one by one tu. Kalau you betul dia punya
proses daripada dapat ZO dengan kalau ni betul insyaAllah. Kalau yang penting kita ambil value ni lah. Kalau ni betul, bila masuk kalau ni tadi betul tu. Cuma kat sini ada negatif Tapi ni negatif cancel out. So negatif ni akan maintain lah. So 1 tolak 3.2 divide by 8. Ini cancel out lah sebab modulus. So ni LAS you dah dapat tadi. LAS ni memang fix daripada ni. Macam ni. So you dapat kalau boleh kira lah sebab saya ni pun saya tak belum kira lagi. Sebab tu saya minta you all kira untuk kita punya jawapan. So, tadi berapa kawan ni dapat ni? Sorry. Nilai Berapa AB ke? Saya Berapa? dapat 3.402. AB tak ada 402. unit kan? Ya betul, tak ada. Sebab AV tak ada unit sebab gandaan kan sama dengan VO over VI. So voltage divide by voltage cancel out. So dia tak ada parameter. Dia hanya maksud dia 3.4. Maksud dia kita punya circuit ni kalau Vin kita ni ni 10 volt, ni negatif 10 volt. So output you all akan dapat dia akan shift patutnya kalau dia akan shift tu dia akan start dengan negatif lah. Dia start dengan negatif. So dia akan dapat darab 3.4. 10 darab 3.4 34 lah. 34 volt, 34 volt. Itu maksud dia lah. Kita gandakan. Vin 10 tapi output kat sini dapat 34. Tu maksud kita gandakan. Okay. Tu clear lah. Berarti kalau boleh test okey lah. Dia punya ni. Okay. Ada lagi soalan lagi? Terima kasih. Bumi ke tu? Saya tak tengok pula. Dalam ni lagi kira tadi, AV. Sama dapat 3.4. Yang lain ada kira? Tak kira pula saya. Tak kira ke tak apa. So boleh recheck tolong check. Yang lain. Kurang bukan sekadar kawan you all seorang lah. Okay, ada lagi soalan? And the last attendant. Tangan, sir. Sekejap tu lah nak tanya attendant ni. Adi Iskandar, sir. Sekejap Zulfaqar, sir. Sekejap Alif Iskandar Muhammad Adi. Sekejap Adi Iskandar. Betul, Okey. sir. Alright. Second, Muhammad Zulfaqar, Boleh? sir. Muhammad Zulfaqar. Okey. Ben Zamri Okey. JLB lagi Ah, sir. Zamri. Jamri. Khairunisa, sir. Fakul Amin sir. Boleh siapa tadi? Umi, sir. Umi pun belum enggak? Fakrul Amin sir. Fakul Amin. Tak dengar tadi. Natasha, sir. Kenapa? Natasha. Natasha. Sir, Ahmad Adham. Ahmad Adham, okey. Muzammil sir. Muzammil. Okey, Nur Haris Muzammil. Ardini Hamidah. Okey, Adini. Terima kasih. Aisyah Rahman tadi macam Muhammad Farahan Ya. One,
Okay, ke Aisyah out tadi. Saya nampak dia masuk tadi. Keluar. Okay. Arif Nakiuddin. Aisyah Razwan ada. Arif Nakiuddin. Arif, Arif. Arif dah masuk tak? Saya tak kira tapi jawapan saya lebih kurang. Ahmad Loman nak skimas. Ahmad Daham dah. Azim Rusdi. Okey tak ada lagi. Sebab kat sini ada lagi Fatia, sir. Fatia. Fatia, okey. Lagi 4 orang. Alif Nakiuddin masuk tadi? Apa rasa saya? Skema final tak tahan tu. Okey, jadi untuk test 2 sebelum saya terlupa. Untuk test 2 apa yang saya nak highlight kat anda sebab untuk test 2 sekejap saya share screen dulu. Attendant ada lagi tak? Attendant lagi, attendant tak ada ya? Clear ya? Okay, untuk test 2 apa yang saya nak highlight okay, you boleh tengok dekat outer. You tengok kat outer dekat outer you boleh tengok kat sini you teaching classroom. Okay, untuk subjeknya ada 2 kelas tau. Satu elektronik yang sekarang saya rasa semua nota, recorded video saya dah upload so just minggu ni lah saya tak cakap apa. Tapi apa-apa semua saya dah buat lah, nampak ni yang last week saya dah buat dekat stream. Dan semua learning material saya dah masuk kat sini. Tapi ada satu lagi kelas iaitu final DAE elektronik. Okay. Jadi untuk test 2 kemungkinan saya tak guna kelas ni lah. Saya guna kelas yang final. Okay. Saya guna kelas ni sebab apa? Sebab ni, sebab student. Sebab student list sebab saya nak libatkan semua 160 orang pelajar. Saya akan monitor semua sebab Puan Nariah dah masuk hospital untuk deliver dia punya ni lah. So kita doakan lah dia insyaAllah bersalin ikutkan dia punya due esok 1 bulan. So saya terpaksa monitor ke 88 section. So kalau saya buat kat sini saya boleh monitor pelajar saya saja. Tapi untuk pelajar Puan Nabiah saya tak dapat tengok. So untuk test 2 memang saya dah prepare lah. Tapi you tak nampak lah. You tak nampak kat sini you tak nampak sebab saya tak allow lagi. So untuk test 2 part A dengan part B saya akan buat kat sini supaya nanti senang saya punya monitoring proses lah. So nanti bila you log in ke outer, you select dulu you teaching classroom, baru you nampak dekat assessment. Okay, clear? Jangan you klik kat sini memang buat masa ni saya setting juga. Saya dah setting sebenarnya. Cuma saya akan delete lah lepas ni. Saya akan delete sebab mereka Puan Nabi nak masuk hospital, saya tak nak. Orang kata saya cuba monitor seorang lah untuk test 2 Isnin petang depan. Clear So saya terlupa benda ni. So untuk section 5-6 saya dah cakap. So esok saya akan ingat sekali lagi lah. Section 8. Okey boleh? Clear Ada apa masalah? Ada apa soalan lagi? Tak ada, saya clear Terima saya. kasih Firdaus. Okay, saya doakan yang terbaik untuk anda.
kurang mohon maaf lah segala semester ni. InsyaAllah jumpa lagi. Kita tak tahu lah bulan 3 ni macam mana. Walaupun KPT dah ni dah bagi green light. Tapi untuk anda pun boleh nampak lah sepatutnya hari ni sistem sekolahan dan telah ditangguhkan semuanya melainkan kerja SPM 2020 saja. So untuk bulan 3 wallahu alam lah, adakah dalam masa 2 bulan kita boleh nampak graf tu menurun atau terus macam nak naik lah. Sedangkan waktu kita PKP 1.0 itu pun lebih kurang kita perlukan 3 bulan. Tapi tu lah saya pun tengah pening sebab kalau you all next sem still juga online, FYP lah saya pening. FYP saya pening. Yang lain tu untuk subjek saya rasa tak ada isu, kita boleh tukar simulation. Seperti yang saya buat elektronik itu untuk FYP lah. Tak kisahlah siapa SV you all, tapi dia akan ganggu lah perancangan. Macam untuk grup saya semuanya hardware, so payah sikit lah masa pasal tukar tajuk kalau in case online. Betul tu sir. So prepare lah, maksud dia saya rasa yang dalam grup, saya rasa yang dalam 5-6 ni ada yang grup saya. Walaupun saya dah bagi tajuk, tak kisahlah SV siapa, tapi kalau ambilkan hardware, you kan ada backup plan, you ada plan B lah untuk tajuk FYP simulation saja. Simulation saja. Tu yang you kena aware lah. Okay, itu saja. Saya dah mainkan masa lama. Terima kasih atas masa yang diberikan oleh anda. Okay, saya tangguh bagi Muslim dengan kafatul majid dalam surah As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Terima kasih sir. Salam. Terima kasih sir. Terima kasih. Salam, terima kasih sir. Terima kasih, sir. Terima kasih sir.